Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala. Hari ini kita dapat bertemu kembali. Baik, hari ini Ustaz akan fokus kepada pelajaran Jawi. Kita sambung kepada unit 2 Unit 2 indahnya kesenian Islam. Kita dah masuk dah sebenarnya. Cuma kita tak habis lagi lah. Ustaz akan masuk dikit mana yang tak habis dan Ustaz akan pergi latihan. Mungkin latihan Jawi ni agak ada 2-3 pelatihan lah. Ustaz ringkaskan yang mana video ni, Ustaz ringkaskan sikit. Tapi kamu latihan ada banyak sikit lah. Ada 2-3 muka surat kot kena buat latihan. Kamu fokus kepada latihan Jawi sebab kita tak banyak masa Jawi ni. Mana mungkin dalam selang 3 minggu Jawi macam tu lah kan. Jadi Ustaz banyak sikit lah bagi latihan. Baik, boleh buka muka surat 57 Baik, muka surat 57. Ni sebenarnya banyak yang kita dah belajar dah. Seni bina, seni khat, seni ukir, seni muzik. Ustaz ada yang Ustaz dah minta kamu buat tukar perkataan dan sebagainya kan. Tapi hari ni kita nak masuk secara ringkas. Okey. Ni Ustaz terang semula lah. Okey, secara ringkas saja Ustaz terangkan. Kemudian Ustaz akan bagi latihan. Latihan ni berdasarkan apa yang kita belajar hari ni dan dijawikan ataupun Ustaz bagi konsep Jawi lah. Baik, untuk yang pertama meneroka seni bina masjid. Yang pertama, maksudnya dalam masjid kita ada banyak seni bina yang berunsurkan Islam lah kan, seni bina di masjid yang mana kita nampak pada hari ni. Yang pertama, menara. Menara masjid ni yang mana kita selalu nampak menara yang tinggi tu kan. Kalau kamu dekat dengan Masjid Mukris tu ada satu menara untuk menara azan kan. Itu menara lah tu kayaknya, menara masjid. Okey. Dan dia dijadikan tempat muazzin melaungkan azan. Kalau orang dulu dia akan pergi ke atas tu laungkan azan. Dulu tak ada mic kan. Tapi sekarang ni dah ada mic. Maknanya speaker tu lah kat situ, dia letak kat situ. Jadi ramai orang boleh dengar ataupun jauh speaker tu boleh jauh orang boleh dengar laungan azan dan sebagainya. Baik. Saya ringkaskan. Kubah pula merupakan atap ataupun bumbung yang melengkung yang menyerupai separuh bulatan. Ustaz pernah tunjuk kamu video tentang Masjid Nabawi dan sebagainya. Jadi kubah tu yang besar tu, yang separuh bulat tu. Yang kalau Masjid Muklis tu warna emas tu kan. Kalau Masjid biru tu warna biru lah kubah dia tu. Tu kubah. Okey, itu seni bina Islam Seterusnya, mihrab. Mihrab ni paling mudah tempat imam solat, paling mudah. Ustaz ringkas tempat imam solat. Kalau dekat masjid biasanya adalah yang tempat yang depan sekali kan. Kadang ada sejadah kat depan tu. Tu mihrab lah nama dia, tempat imam solat, bahagian masjid yang mengunjur ke arah kiblat. Okey. Biasanya ada ukiran ayat Quran dan sebagainya lah. Dan seterusnya, dekorasi. Ini dekorasi lebih kepada untuk penghiasan. Hiasan yang corak hiasan. Kalau ke masjid, corak dia lebih kepada hiasan kesenian Islam, ayat Quran kan, seni-seni bina Islam, tulisan khat dan sebagainya lah. Kalau dekat tempat lain, muzium dan sebagainya, mungkin lebih kepada ukiran-ukiran kayu, ukiran-ukiran tradisional dan sebagainya, dan corak-corak dan sebagainya kan. Ni antara corak-corak yang sering kali yang ada dekat masjid, dan mungkin dekat muzium Islam dan sebagainya lah. Corak geometri dan banyak lagi lah kan, corak-corak yang lain. Baik. Seterusnya, seni taranum. Seni taranum ni seni bacaan Al-Quran. Okey, bacaan Al-Quran secara bertaranum, berlagu. Ini secara ringkas lah. Okey. Seni taranum ni merupakan kaedah suara yang diperbagaikan mengikut proses nada, rentak dan irama tertentu. Maknanya kalau Quran tu kita ada laungan ataupun lenggokan suara tu menyebabkan bacaan Quran tu menjadi sedap. Kan, kalau kamu tengok kalau kamu biasa tengok majlis tilawah Quran peringkat kebangsaan dan sebagainya, antarabangsa dan sebagainya, kan bacaan tu jadi menarik, jadi sedap kan. Dan itulah maksudnya taranum. Okey. Taranum ni ada banyak dia ada taranum bayati, taranum hijaz, nahwan, siqah, jaharkah, dan banyak lagi. Dan setiap taranum tu atau setiap bahagian-bahagian taranum tu ada laungan ataupun lenggokan alunan suara yang lain-lain lah sikit. Macam bayati tu lebih pada permulaan yang lembut sikit.
Kan ada Taranum yang nada tinggi kan dan sebagainya. Baik. Itu saja untuk penerangan kesenian dalam Islam ni. Mana seringkasnya saya akan simpulkan, Islam ni sebenarnya bukannya hanya tertumpu pada ibadah saja. Kita juga tidak lupa tentang keindahan Islam tu sendiri, dari segi keindahan masjid, keindahan taranum Quran dan sebagainya. Jadi jangan anggap Islam ni hanya solat semata kan. Tidak. Kita sebab dengan kesenian ataupun dengan keindahan Islam tu akan menarik minat kita selaku orang Islam untuk mempelajari lebih tentang Islam, untuk pergi masjid dan sebagainya, kan, untuk baca Quran. Ada taranum tu lagi kita semangat nak baca Quran kan. Dan selebihnya selain tu dapat menarik minat orang bukan Islam untuk masuk Islam. Tengok cantiklah masjid ni kan. Ada ayat Quran, ada cantik, bersih macam tu kan. Quran ni cantik, bagus baca Quran ni kan. Sedap kan. Jadi orang akan tertarik dengan Islam dan akan masuk Islam. Baik, saya pergi kepada latihan. Hari ni saya akan bagi banyak sikit latihan. Okey, sekejap. Okey, baik. Tapi latihan ni tak adalah susah mana. Baik, yang pertama ni mudah aja. Kamu tulis perkataan di bawah dalam huruf tunggal. Kan? Maknanya tulis dalam huruf tunggal. Okey, kehalusan. Tulislah kaf, ha, alif. Ini masuklah, mudah kan. Okey. Baik, seterusnya yang ba ni tukarkan petikan tersebut di dalam tulisan Rumi. Ni pada Jawi. Yang ni ustaz sediakan ni dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi. Jadi kamu tulis dalam tulisan Rumi. Itu pun mudah saya rasa. Okey, tak ada masalah sangat. Dan yang ketiga, ni mungkin sedikit sukar sikit lah. Tapi ustaz percaya kamu dah tahun 6 dah, mesti boleh buat kan. Baik, bina perkataan lain berdasarkan suku kata yang diberi. Okey, suku kata ni ustaz ambil daripada perkataan yang kita belajar tadi. Okey, jadi kamu bina perkataan lain, bukan ayat perkataan. Okey, contoh. Okey, yang pertama sin, se je. Apa? Contoh selaku ataupun contohlah kan. Tapi dalam bahasa Jawi lah. Tulislah. Ada berapa baris ni? 3 kan. Ni se sin ataupun se. Perkataan tu kalau dekat depan boleh, awal boleh, ujung boleh, tengah boleh, tak ada masalah. Yang penting perkataan tu betul. Okay, yang kedua ni. Apa? Seni contohnya. Kamu ni lah. Kamu pandailah. Tapi ada 3 lah. Setiap satu ni 3. Bawah tu ta. Apa? Contohnya tarik ataupun contoh kan. Tali contohnya. Okey, dan yang terakhir ialah ri. So, apa? Rekaan ke contohnya. Ataupun riak contohlah kan. Okey, baik. Itu saja latihan yang ustaz. Yang terakhir. Maaf. Okey. Yang terakhir. Ini pula pilih. Okey. Latihan ni mudah aja. Cuma banyak sikit lah. Pilih perkataan ataupun ni pun mudah. Okey. Kalau ada printer lagi mudah lah kamu printnya kan. Yang terakhir, pilih dan tulis ejaan yang betul. Kamu pilih lah. Ni ada dalam apa? Dalam buku teks tu ada, kamu tengoklah. Okey, tadi kita tak baca semua kan. Kamu tengok, kalau boleh hafalkanlah perkataan tu. Takut perkataan ni agak susah, tapi kamu boleh hafalkan bila akan datang kamu dah masuk sekolah menengah dan sebagainya. Tak adalah kekok kan. Yang pertama, tradisional, pemprosesan, seni kaligrafi, berorientasi. Jadi kamu boleh pilih dan kamu boleh lorek dan tulislah. Okey. Baik, itu saja untuk latihan. Ada 4 latihan. Maaf banyak sikit minggu ni. Sebab Jawi kita jarang So sekali ni Ustaz bagi banyak sikit lah kan. Baik, apa yang baik pada Allah, apa yang buruk pada keluarga Ustaz. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.